Tuan-tuan, saudara yang saya kasih sekalian, hari ini saudara SPRM mengeluarkan kenyataan, mereka telah pun mengambil keterangan 90 orang yang telah mengaku tuan-tuan mereka telah disogok oleh PAS. Cuma SPRM tak sebutlah parti mana. Saya tolong tambahkan tuan-tuan supaya ini lebih jelas. Saudara, mereka telah memberikan keterangan. Jadi kebarangkalian ataupun tendensi untuk kawan-kawan PAS kita diheret ke muka pengadilan dalam masa terdekat ini sangat-sangat cerah. Selain daripada itu juga tuan-tuan, selain daripada itu juga, kita juga sudah pun mendapat maklumat lebih kurang 10 orang kontraktor tuan-tuan sudah pun memberikan keterangan mengakui bahawa mereka telah memberikan dana kepada parti-parti politik tertentu dalam pilihan raya. Dan hari ini telah pun tular saudara laporan kewangan. Ni nak beritahu ni, laporan kewangan bersatu tuan-tuan mengesahkan ketika kita sedang dalam peringkat nak mampus. Senang cerita, bahasa pasarnya tuan-tuan. Bila rakyat negara ini tak dibenarkan untuk keluar cari makan, cari rezeki secara halal, untuk menyara anak bini tuan-tuan. Pada ketika itu, saudara, pada tahun 2020-2021 tuan-tuan, hampir 300 juta ringgit derma diperolehi oleh parti bersatu saja. Belum lagi kita cerita pasal parti PAS, belum lagi kita cerita pasal parti-parti yang lain. Hanya akaun yang diaudit oleh yang datangnya daripada bersatu. Biasanya tuan-tuan, duit yang dideklar ni saudara, hanya jumlah dia kecil berbanding dengan duit masuk secara tunai yang tidak dideklar. Untuk makluman tuan-tuan, duit yang bukan diberikan secara ada table ke, diberikan secara sumbangan dengan duit tunai ke apa semua, yang di bank in dalam akaun bersatu tu pun tuan-tuan, ketika orang tengah nak mati ni saudara, tak dibenarkan mencari rezeki, ramai yang tak boleh bekerja kecuali mereka yang berada dalam essential services. Tapi essential services pun saya nak beritahu tuan-tuan, orang yang kerja dengan kedai makan pun, kedai makan tak boleh buka, tak boleh ada customer masuk ke dalam. Sudah pasti daripada 10 orang kaki tangan kena dikurangkan menjadi 5. Taksi, pemandu taksi, betul, pemandu taksi, pemandu Grab dibenarkan untuk cari makan secara biasa. Tetapi tuan-tuan, pada ketika itu, rakyat tak dibenarkan keluar kerja macam biasa. Jadi, kecuali mereka yang berada dalam essential services ataupun sektor yang mustahak, tuan-tuan, maka sudah pastilah pemandu Grab, pemandu taksi tak ada customer. Dikala semua orang menderita, ada yang akhirnya terpaksa merayu kerajaan mengeluarkan duit KWSP mereka, ada yang terpaksa merayu supaya kerajaan mempertimbangkan supaya mereka ini diberikan KWSP yang kedua. Mula-mula dikeluarkan air sinar, lepas tu dikeluarkan air citra, lepas tu dah jadi I hate you tuan-tuan. Bila orang yang keluarkan duit KWSP last kali, duit KWSP tu disebabkan ianya dijadikan modal untuk mulakan balik perniagaan. Lepas mulakan balik perniagaan dah dimodalkan, last kali tutup balik sektor ekonomi, sekejap buka, sekejap tutup, last kali mereka terpaksa pinjam dengan along tuan-tuan. Dan bila sekejap buka, sekejap tutup, duit along tu pun akhirnya habis. Mereka akhirnya berhutang dengan along, dihambat di along. Ada yang boleh tahan, ada yang sekadar disimba dengan cat merah rumahnya, tapi ada yang diugut dengan berbagai bentuk ancaman, akhirnya mengambil keputusan untuk membunuh diri. Saudara, tak pernah tuan-tuan, tak pernah kita berada dalam keadaan
rakyat begitu sengsara, saudara, sehinggakan rakyat terpaksa mengambil langkah nekat untuk membunuh diri. Tetapi dikala rakyat ada yang mati membunuh diri kerana keterdesakan hidup mereka, pada ketika itu Parti Bersatu yang baru setahun jagung ni tuan-tuan telah pun mengumpulkan kekayaan luar biasa, saudara. Hampir 200 juta lebih dikumpulkan. Itu yang masuk dalam akaun. Yang saya percaya masuk dalam akaun ni biasanya, saudara, paling banyak pun 2-3% saja. Kalau setakat 300 juta tuan-tuan, ianya tidak memungkinkan Bersatu PAS Gerakan untuk membayar pengundi-pengundi. Ada pengundi dapat RM1,000 satu rumah, ada pengundi dapat RM500 satu kepala, ada pengundi dapat 350. Kalau di Terengganu tu sampai ada yang campur dengan duit dana bakti remaja. Begitu juga dengan untuk yang e-pencen lah, apa segala macam juga. Termasuk dengan YB bagi lagi 300. Ada yang dapat sampai 600, ada yang dapat sampai RM1,000, tuan-tuan. Hari ini 90 orang sudah pun mengaku kepada SPRM. Dan 10 kontraktor sudah pun mengaku memberikan dana ini kepada perasuah berskala besar ini. Jadi tak lama lagi tuan-tuan kita akan melihat Tan Sri Muhyiddin Yassin, anaknya, menantunya, dan kepimpinan-kepimpinan PAS pula akan turun naik mahkamah. So welcome to the club, Kluster Mahkamah 2.0. Macam mana kamu buat orang tuan-tuan, akhirnya rupanya datang pada diri dia balik.